Semua duduk tepi, kenapa? Sejuk tu tak aircon. Baik, insyaAllah kita pada malam ini kita sama-sama membaca umur kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabi zawm insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastahyi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad ma min muttaqin wa qatada'an jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa seluruh manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amal solat dan berbesar-besar dengan kebenaran serta berbesar dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Taala akan kebajikan dan dengan pahaman dalam agama. Insyaallah mereka Imam, lalunya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, setiap surau, bendahari surau, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah guna rahmat daripada Allah lagi tuan-tuan kita dapat bersama pada malam ni untuk kita sambung kitab. Malam ni baca kitab apa ni? Fiqh. Fiqh apa tauhid? Fiqh. Jadi fiqh yang tauhid ni jadi tak? Jadi Birofana. Kitab ni apa je tu? Belum beli macam mana? Terusin dalam proses yang kamu. Ada? Ada kamu kan? Dapatlah kalau nak carilah kitab kan, bosalah cari kitab. Nak mengaji kena bosa.
Baik. Jadi malam ni kita sambung nikah. Bab apa tu? Talak. Talak lagi dah? Belum. 12.1. Okey. Talak sebelum persetubuhan. Betul? Baik, insyaAllah kita boleh semak. Qala musannif ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Saya batuk. Jadi balik hari tu kan 27 bulan balik jadi batuk. Alhamdulillah. Di Madinah sejuk lah. Madinah sejuk, Mekah tak adalah sejuk sangat. Tadi tak, kalau Madinah tu kalau ada matahari tu tak perit lah. Kalau Mekah kalau ada matahari tu perit jugalah. Kan? Beza Mekah dengan Madinah. Alhamdulillah lah. Walaupun permulaan lepas umrah pertama tu kira nak pengsan jugalah umrah pertama kan. Kan dia kejutan budaya, kejutan lah. Dia terkejut. Maklumlah kita tawaf, sa'i tu bukannya dekat, jauh. Jauh lah sa'i, yang jauh tu sa'i tu. Sekali pergi dia 450 meter sekali pergi. Balik lagi dia 7 kali sampai ke Marwah tu. Dia punya mama dia tu sejuk. Tai dia tu sejuk. Bukan tai kita punya tai. Panas kan dia sejuk. Tak apa slipper pula, tak apa kasut. Kalau perempuan dia ada pakai stokin dia tu, dia kurang ke sejuk. Lelaki tak ada. Okay. Sejuk, kejutan lah. Itu pun umrah pertama tu rasa macam nak habiskan ke tak. Macam nak surrender lah. Pusingan yang ke berapa tu, sa'i tu pusingan yang ke-4 ke 5, rasa macam nak surrender lah. Tapi Omar kata jalan. Omar kata jalan sampai habis lah gitu. Lepas umrah kedua, Omar pula dah pensan pula. Dia punya badan dia dah panas 40 darjah Celsius. Pergi hospital, masuk air 2 botol. 2 botol air dah. Kejutan lah gitu. Kita tak biasa jalan jauh kan. Sana semua pun jalan jauh. Daripada daripada hotel kita nak ke Masjidil Haram tu pun jauh juga. Kita kena berjalan. Dalam tu lagi, jalan lagi. Kan dekat ya. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi umrah ke stamina kena buat lah. Kena berjalan dulu kan. Sebelum pergi, sebelum bertolak kena berjalan kaki jauh sikit, exercise lah. Ini kita mana ada masa exercise duduk pejabat, exercise apa. Petang kan dah mengajar, exercise duduk dalam kereta je, nak exercise apa. Tak ada exercise. Itu kejutan lah. Okay, insyaAllah. Jadi malam ni kita lihat talak sebelum persetubuhan. Apabila suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan, kahwinannya terputus sama sekali ataupun bain yang tidak boleh rujuk kerana isteri tidak wajib beredah. Bila suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan perkahwinan, sebelum persetubuhan perkahwinannya terputus sama sekali lah, dikatakan bain. Bain kubra lah. Dia ada bain sugra, bain kubra. Ini bain sugra ke bain kubra? Ini bain sugra, bain kecil. Kalau bain kubra tu yang talak 3 tu bain kubra. Ini bain sugra, bain kecil namanya. Yang mana tak boleh rujuk. Ketika isteri, kerana isteri dia tidak beredah, tak ada edah, dia nak rujuk. Tapi kalau nak bersama semula, boleh tak? Boleh. Boleh bersama semula dengan akad nikah yang baru. Bukan tak boleh semula, boleh. Tapi dengan akad nikah yang baru lah. Register boleh dah. Macam tu. Banyaklah proses dia kan. Macam orang baru nikah, tentulah banyaklah proses dia.
Kita tak perlulah pergi kursus perkahwinan lagi, tak perlulah. Itu. Nak pergi dengan kursus kali kedua, bersemangat sangat, pergilah, tak ada masalah. Semangat dengar kan itu. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang beriman, bila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, kan, qabla an tamassuhunna, sebelum sentuh, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitung masanya. So, apakah maksud sentuh? Sentuh maksudnya persetubuhan lah. Bukan mana sentuh macam tu. Kan, kalau sentuh tu tak ada kaitan lah dengan iddah. Dah kan? Itu. Mana sentuh ini persetubuhan. Min qabla an tamassuhunna. Sebelum kamu menyentuh, maksudnya persetubuhan. Bukan sentuh-sentuh biasa kan. Maka tiadalah kamu hak terhadap mereka mengenai sebarang iddah dan kamu boleh hitung masanya. Seluruh isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 tersebut tidak halal bagi suaminya melainkan dengan akad nikah. Akad nikah dan mas kahwin yang baru atas pilihan dan persetujuan isteri itu. Itu pun kalau nak bersama semula kan. Ada kadang tak nak bersama semula. Dah cerai susahlah nak kahwin balik kan dengan orang yang sama lah. Makan masa dia, makan masa lah. Ataupun nak fikir dululah. Banyak orang kata bila dah cerai fikir dulu, tunggulah dulu kan gitu. Baik, kemudian tetapi jika isteri itu ceraikan sebelum persetubuhan dengan talak 3. Jika isteri itu diceraikan sebelum persetubuhan dengan talak 3, dia tidak halal bagi bekas suaminya melainkan isteri itu telah berkahwin dengan lelaki yang lain. Dan bersetubuh dengannya. Setelah itu dia diceraikan dan habis tempoh iddah, barulah bekas suami yang menceraikannya dengan talak 3 dahulu mengahwini semula dengan akad nikah atau mas kahwin yang baru. Lain ceritanya dengan talak 3 lah. Ini tadi bukan talak 3, tapi tak ada persetubuhan. Kalau talak 3 kemudian tak ada persetubuhan pun, tetap jugalah kena cina buta lah setelah itu kan. Tetap juga dengan kena cina buta. Tunggulah lelaki lain datang meminang, masuk minang dulu kan. Cerita. Ada istilah cina buta lah. Nak pakai Melayu buta pun boleh. Tak nak pakai Cina buta, pakai Melayu buta. Payah sangat. Jadi Cina yang dapat nama kan. Kenapa tak pakai Melayu yang dapat nama? Tukarlah, tetap boleh tukar Melayu buta. Macam tu. Baik. Tadi itulah. Jadi maknanya kenalah tunggu berkahwin berkasih tadi dengan lelaki yang lain. Lepas tu dia telah ada persetubuhan kan, lepas diceraikan, dah habis idahnya barulah boleh kembali. Kalau tak, macam tu lah, menung lah dekat pintu tu. Kat tangga rumah tu menung kan. Macam tu. Nak rujuk, nak kahwin balik tak boleh. Macam tu. Macam tu. Salah siapa? Salah diri sendirilah kan. Tak bolehlah kita nak salahkan orang. Kalau dah berlaku macam tu, talak 3. Bila ceraikan tak fikir habis. Bila dah ceraikan talak 3, menung pula. Gila talak pula kan itu. Dah sibuk dah pergi rumah dia. Yang malam pergi petang melalak depan rumah dia. Ganggu orang tu kan. Itu. Minta rujuk, minta kembali semula. Nak kembali semula macam mana? Dah talak 3. Tunggulah.
bekasi tu kahwin dengan lelaki lain. Jadi kalau lelaki lain dah masuk Minang, kalau tak ada lelaki lain masuk Minang, macam tu lah. Kalau ada lelaki lain masuk Minang pun belum tentu dia diceraikan, kan? Kalau lelaki tu tak nak lepaskan, tu dah menung lah. Itu. Lah perempuan lain. Perempuan bukannya seorang, kan? Salah dia, salah dia sendiri lah. Bila talak tu tak fikir-fikir habis, kan? Sebabnya kalau kita marah macam mana pun isteri kita, marah macam mana pun, kalau nak ceraikan talak satu je lah. Janganlah pilih talak 3. Walaupun marah macam mana, bongih macam mana pun, kan, menyampah macam mana pun, telah ceraikan dengan talak satu saja. Tak perlu pada 3 lah. Baik. Kemudian perceraian dengan tebus talak. Tebus talak atau khulu'. Apabila perceraian khulu' berlaku, perkahwinannya putus sama sekali. Okay? Ataupun bain. Ini juga dinamakan bain sugra, bain kecil. Bain kecil lah. Sebab di masa saya pendaftar nikah, memang dia tulis itu bain sugra. Perintah mahkamah tu dikatakan bain sugra, maknanya bain kecil lah. Maksud bain kecil tu tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk lah. Tak boleh rujuk waktu edah. Waktu edah tidak boleh rujuk. Nak berkahwin semula nak boleh, tapi lepas habis edah. Baik. Apabila perceraian khulu' berlaku, kahwinannya putus sama sekali ataupun bain. Maksud bain ialah bain sugra, bain kecil yang tidak boleh rujuk. Sama ada khulu' sebelum ataupun selepas persetubuhan. Hubungan itu dia boleh mengahwini bekas isterinya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Akad nikah dan mas kahwin yang baru. Jadi bila akad nikah mas kahwin baru ni tentu harga package lain lah. Harga package lain. Waktu perkahwinan dulu harga package-nya 5,000. Bila dah bercerai nak kahwin sekali lagi. Harga package dah naik. Sebab barang dah naik, package pun naik. Jadi kemungkinan dia naik 15,000. Macam tu. Nasib lah. Tu pun kalau isteri tu nak semula. Bekas isteri nak semula, kan. Ada bekas isteri dia tak nak. Dia tak nak. Pujuk macam mana pun dia tak nak. Pujuk macam mana pun tak nak. Ataupun mungkin isteri nak tapi mak bapak dia tak nak. Boleh tu. Boleh juga berlaku je tu. Bila mak bapak tak nak, masalah juga. Walaupun kita berkahwin dengan anak dia, bekas isteri kita kan sendiri. Tapi bila mak ayah tak setuju pun masalah juga. Sebab perkahwinan perlu juga keredaan daripada mak ayah dia. Itu. Baik. Kemudian perceraian dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan. Apabila isteri ceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan, suami boleh rujuk kepada isterinya atas kehendaknya sendiri berdasarkan akad nikah dan mas kahwin yang masih wujud selagi tempoh iddah isteri belum berakhir lagi. Selagi tempoh iddah isteri belum berakhir. Boleh rujuklah. Pakat-pakatlah jumpalah isteri tu, cakaplah, kan, abang rujuk, abang minta maaf. Macam tu. Ngakuilah salah walaupun tak salah. Ngaku salah lah walaupun tak salah. Ya, walaupun yang salah isteri, tuan-tuan. Tapi sebabkan nak bercerai, nak rujuk semula, ngaku salah. Katakan tak dapat rujuk je. Macam tu. Baik. Kalau ada pejabat agama tu mana sediakan orang rujuk. Dan biasanya kita akan panggil isteri. Kita tak nak jadi masalah kemudian. Suami rujuk isteri semula tapi isteri tak setuju. Lepas tu bergaduh lagi, masalah juga.
Tak guna kau rujuk, lepas tu kau bergaduh balik. Sebabnya kita perlukan persetujuan daripada isteri juga. Kalau ikut daripada hukum, tak perlu persetujuan isteri pun. Tapi masalahnya implikasi kemudian akan berlaku. Takut berlaku lah. Kan? Macam tu. Kau rujuk isteri kau, tapi isteri kau tak balik juga. Walaupun kau rujuk, dia tak nak juga balik. Tak nak juga bersama dengan kau. Tak nak juga tidur dengan kau. Walaupun kau rujuk, buat apa kau nak rujuk? Tak? Sebabnya perlu juga persetujuan daripada isteri tu. Kita nak dengar dia punya cakap dia tu. Tapi Ustaz, Ya. kalau anda kata dia cerai talak satu contohnya kan, tapi dia tak pergi daftar ni kan? Daftar tu tak daftar pun salah juga. Dia kena Lepas tu dia cakap dia rujuk balik. salah juga. Rujuk Dia cakap dengan bini dia rujuk kan? Boleh? cerai salah tanpa daftar. Rujuk pun salah tanpa daftar. Dia ada enactment lah. Enactment dia undang-undang tu kan. Undang kata berkenaan dengan perkahwinan kan. Jadi dia ada denda dia tu. Dia ada tempoh tertentu. Kalau kamu dah cerai, kemudian rujuk pula tapi tak daftar, dia ada denda dia lah. Kita boleh rujuk lah enactment. Jadi apa saja yang berlaku sama ada perceraian ke rujuk balik ke, mesti pergi daftar. Mesti ada hitam putih lah macam tu. Mesti ada hitam putih. Sebab kalau tak ada hitam putih, kalau penguatkuasa agama dapat aduan, kita orang boleh tangkap. Kita boleh tangkap. Ada orang mengadu lah, pasangan ni dah bercerai, lepas tu rujuk semula. Lepas tu hidup bersama semula, tapi tak ada hitam putih. Kalau penguatkuasa dapat tangkap, dia boleh didakwa di mahkamah, kena denda lah macam tu. Itu sebabnya apa saja istilah daftarkan. Tak kisahlah berapa kali kau dah cerai, 10 kali cerai ya, mesti daftar. Kan? Sebab nanti tak nak jadi masalah kemudian lah. Tak daftar. Sebab kalau tak daftar, isteri nanti dia tak boleh nak claim apa-apa. Dia tak boleh mungkin nak claim edah ke, nafkah edah, nafkah anak dan sebagainya, tak boleh nak claim. Boleh nak mohon apa-apa kan daripada pihak suami dia. Sebab kena rujuk, kena daftar. Kalau dia lepas cerai dua mahkamah juga. Denda lepas cerai dua mahkamah. Cerai dua mahkamah CLM, istilahnya CLM. CLM mana cerai dua mahkamah. Salah lah. Maksimum dendanya RM1,000. Maksimum RM1,000. Rujuk boleh? Walaupun rujuk tu kes lain. Masalahnya dia lapaskan cerai dua mahkamah. Dia ada iman tu. Maksimumnya RM1,000. Berapa jumlah compound yang hakim nak kenakan terpulang pada hakim. Tapi jangan syarat, jangan melebihi RM1,000. Jangan lebih daripada RM1,000. Kalau hakim nak charge contohnya RM50 je, boleh, tak ada masalah. Tengok pula kawan dia kan, sian dengan duit tak ada. Cerai kena pergi mahkamah lah. Pergi mahkamah lah. Selepas cerai Tak, ni kalau nak cerai. nak cerai, sebaiknya ke mahkamah. Siapa nak bercerai kena pergi mahkamah. Luar mahkamah kena denda. Kalau dilepaskan cerai di luar mahkamah, kena denda. CLI ni cerai luar mahkamah. Kena denda. Maksimumnya RM1,000. Minimum beratu pada hakim. Berapa dia nak charge? RM50 dia rasa tengok kawan ni, kau nak budak ni pergi kojo pun tak arah kan. Jalan RM50 dia. Pulang lah kata. Tengok mood hakim lah macam tu. Baik. Ustaz, yang itu dari segi pentadbiran kan. Kita dia buat menurut, tapi kalau dia syarat juga. Kalau anda kata dia bercerai, jadi lepas tu dia rujuk, tapi dia tak daftar lagi, tapi berlaku persetubuhan. Jadi halal tak persetubuhan. Dia tengoklah kalau rujuk dia tu, rujuknya daripada segi hukum syarak kan, rujuknya tu sah, tak ada masalah dalam persetubuhan dia. Kan? Mana segi syarak maknanya dia lafazkan rujuk tu.
dan isteri pun dengar apa yang dilafaz oleh suami dia, maka rujuk tu kira sah lah. Dan rujuk tu dalam keadaan sedar, bukan rujuk main-main. Serius lah rujuk dia kan. Walaupun tak daftar lagi perceraian tadi, tapi dari segi rujuknya sah, maka tak dikira zina lah. Rujuk ni mesti nak nafas kan? Kalau tak nafas Mestilah dilafaz. Mesti dilafazkan. Dia tak boleh rujuk secara perbuatan. Maksud rujuk perbuatan ni, dia hanya berlaku persetubuhan saja. Berlaku persetubuhan saja, tapi cakap mulut tak ada. Perlu saksi tak? Saksi sebaiknya kena ada lah. Kan kalau ada masalah kemudian perlunya ada saksi. Panggillah saksi adik-beradik ke, mak ayah dia ke, kan? Macam tu. Kalau tak ada saksi, suami isteri lah. Tapi suami isteri nanti isteri kena beritahu dengan mahkamah lah bahawa suaminya telah melafazkan rujuk. Okay? Benda cakap tu kena bayar kan? Benda cakap tu kena bayar. Mestilah kena bayar. Nak hutang. Panggillah bayar. Jadi rujuk. Ya, dah kena bayar. Kena bayarlah denda. Cuma bergantunglah mahkamah berapa yang hakim nak cas denda tu. Okay? Kalau hakim tu mood tak baik, paling tidak pun maksimum lah dia bagi RM1,000. Siaplah standby RM1,000. Okay? Bisa? Baik. Dan hanya berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatu'unna haqqa biradihinna fi zalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isi-isi itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bersetuju. Suami bertujuan untuk berdamai. Kalau suami bertujuan untuk berdamai, boleh rujuk, tapi dengan syarat dalam masa iddah. Okay? Iddah berapa? 4 bulan. Iddah 3 kali suci lah. 3 kali suci kan. Selagi mana belum habis 3 kali suci, selagi itulah boleh rujuk semula. Jangan nak rujuk last minute. Last minute baru sibuk nak rujuk. Malam ni nak habis iddah, malam ni baru sibuk nak rujuk. Memang kena pelampar saja. Kelakar pun nak rujuk. Kalau isteri itu setuju, okey lah. Kalau tak setuju, sebelum ni kau buat apa? Kau tak tujuh ke isteri kau? Selagi dalam masa 3 kali suci kan, kau buat apa? Menung je ke? Fikir tu fikir tak apa masalah fikir. Malam ni nak habis hadap pukul 2 malam, pukul 11, 45 baru kau sebut nak rujuk. Baik, kita juga firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratan fa imsakum bil ma'ruf at-tasrihum bi ihsan. Yang maksud talak yang boleh rujuk kembali itu hanya 2 kali. 2 kali maksudnya talak 1, talak 2 lah. Itu maksud 2 kali itu. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya, dan atau melepaskannya, menceraikannya dengan cara yang baik. Tasruh bi ihsan. Baik, tujuan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya selepas diceraikan tidak akan terjadi melainkan dengan rujuk semula. Tujuan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya selepas diceraikan tidak akan terjadi melainkan dengan rujuk semula. Itu ingat dengan hadis An Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu talaqa Hafsah. Umar telah mentalak Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Summa raja'aha. Kemudian dia merujuk semula. Nampak? Jadi makna di kalangan sahabat pun ada juga berlaku perceraian. Nampak tak? Jadi kita jangan anggap orang kata para sahabat kan tak ada berlaku perceraian. Mereka pun ada juga berlaku perceraian. Umar berkahwin dengan Hafsah. Sayyidina Osman berkahwin dengan Ruqayyah.
dan Ummi Kalsum. Osman dia mendapat gelaran Zunuraini. Zunuraini yang mempunyai dua cahaya mata. Cahaya mata mana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu kahwin dulu tak tahu, sama ada Osman kahwin dengan Hafsah dulu ke, lepas tu berkahwin dengan Kalsum kemudian ke, tak tahulah. Tapi Osman pernah berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Okey. Dan perkuburan Osman itu terletak di Baqi'. Di Baqi', mana bersebelahan dengan Masjid Nabawi itu. Kalau di bawah kubah yang hijau itu di bawah itu terdapatnya kubur Rasulullah, kemudian kubur Sayyidina Abu Bakar dan juga kubur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan? Ada 3 kubur di bawah kubah hijau itulah. Jadi sesiapa yang pergi ke umrah ke, kat situlah biasanya di bahagian depan tu dia ada lorong lah. Ada lorong untuk kita nak ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu di dalam raudah tu pun sebelah tu pun kubur Rasulullah di alam. Siapa dapat masuk raudah? Saya dapat 2 kali lah masuk raudah. Satu package yang muassasah, satu lagi menggunakan aplikasi nusuk. Aplikasi nusuk. Nah kata untuk 2024 hanya sekali saja dibenarkan masuk ke raudah. Wallahu alam lah. Peraturan baru Arab Saudi 2 kali saja, 2 sekali saja dibenarkan. Tapi alhamdulillah saya dapat 2 kali. Saya punya kumpulan jamaah pun sudah dapat 2 kali. Satu menggunakan muassasah punya itu, satu lagi nusuk aplikasi nusuk. Mana kita apply, dia ada aplikasi dia, kita kena download dan kita punya kena tempah lah tarikh itu, tarikh masa, tarikh yang lapang, tarikh yang beri itu tempah pergi. Biasanya giliran lelaki dengan perempuan tak sama. Dia ada masa untuk lelaki saja, ada masa untuk perempuan saja. Giliran itu masuk ke raudah. Dan biasanya untuk perempuan biasanya sebelah pagi. Sebelah pagi biasanya untuk perempuan. Ada juga giliran untuk malam lah. Tapi banyak malam ni biasanya untuk golongan lelaki untuk masuk ke raudah. Okey. Depan raudah tu, depan raudah tu lah yang laluan tu. Laluan sesiapa yang nak ziarah makam Rasulullah SAW tadi. Tapi dia tak bagi lama pun di situ. Memang polis ada jaga situ. Sekejap dia lalu situ je. Salam kepada Rasulullah SAW. Dah masuk tu terus keluar lah. Masuk daripada kanan kan. Masuk daripada bukan kanan. Depan tu masuk kanan. Dekat keluar belah kiri. Dia ada laluan dia depan tu. Okey. Baik, seterusnya. Kemudian ketika berada di Kuba, kebiasaannya para jemaah umrah dia akan ziarah sekali yang perigi cincin kan. Ada satu perigi tu, perigi cincin yang bulat dekat kasimin ke bawah ke lantai tu, kat luar kan. Dia perigi cincin. Ataupun bi'rul khatim istilahnya. Perigi cincin tu lah. Tapi periginya memang dah tutup lah, tak nampak lah perigi lagi. Tapi dia ada tanda dengan bulatan macam tu. Ada bulatan dekat luar daripada Masjid Quba tu. Apa sejarahnya perigi cincin tu? Kat situlah tempatnya jatuhnya cincin Sayyidina Osman. Yang mana tertulis kat cincin itu Muhammad Rasulullah Khatam Nabiin. Mana cincin pusaka daripada Nabi SAW lah. Cincin itu telah terjatuh dalam perigi dan orang cari cincin itu tak jumpa. Jadi hasil daripada peristiwa cincin itu terjatuh, maka timbullah pemberontak. Orang-orang yang memberontak yang tak setuju dengan Khalifah Umar Sayyidina Osman. Mereka dakwa, mereka kata cincin yang sebentuk pun tak boleh nak jaga, macam mana kau nak jaga negara dia? Macam cincin sebentuk boleh tak nak jaga? Macam mana nak menjaga negara?
Jadi itu yang timbul fitnah tu. Yang akhirnya Sayyidina Osman dibunuh tu dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman kan. Tapi walaupun tu Sayyidina Osman ni dia merupakan menantu Nabi SAW juga dan berkahwin dengan dua puteri Rasulullah SAW. Baik. Kemudian cara rujuk. Cara rujuk memadai suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau ke puan-puanku atau perkahwinanku. Aku rujuk engkau ke pangkuanku ataupun perkahwinanku. Kalau yang jemaah agama punya borang, apa yang ditulis itu? Aku rujuk ke perkahwinan yang dahulu. Aku rujuk engkau semula dengan perkahwinan yang dahulu. Dia panggillah nama bekasi itu siapa? Dia sebut nama bekasi itu siapa? Kemudian aku rujuk engkau dengan ke perkahwinanku yang dahulu. Perkahwinan yang dahulu lah. Maksudnya itu lafaz rujuk lah yang biasa digunakan pakailah gitu. Baik. Wala bagaimanapun kata-kata suami itu sunat disaksikan dua orang, nampak? Sunat disaksikan setidak-tidaknya dua orang. Kenapa sunat? Dia tak kata wajib. Dia tak kata wajib, tapi sunat untuk mengelakkan daripada berlaku fitnah. Sebabnya kena ada. Paling bagus pergi dulu daftar teruslah, daftar pejabat agama. Dan jamaah agama akan keluarkan surat apa? Surat rujuk lah. Surat daftar juru. Surat rujuk. Bila rujuk itu, bila ada surat tu senanglah. Kalau tak ada surat rujuk, tu yang masalah tu. Yang kadang bila ada aduan dan sebagainya, jadi kita boleh kuasa boleh tangkap lah. Saksi bayar. Saksi suruh bayar. Kalau tuan-tuan nak bagi duit, boleh juga. Sebenarnya tak perlu bayar pun. Dia bukan macam perkahwinan, akad nikah perkahwinan. Kalau akad nikah perkahwinan tu kena saksi kena RM4. Yang baru ni apa? 40. 20, sekarang dah 40. Okey, satu pasang dah 40. Kalau 10 pasang kira apa kan? Artinya kan orang berebut tu kan, bila dengan sisi siap berebut bertumbuk nak jadi saksi. Cerita je kan, jangan bergaduh lah itu. Jangan bergaduh lah gara-gara RM40 kan, bergaduh macam tu. Biasanya kalau masjid-masjid yang besar yang banyak perkahwinan, biasanya dia akan buat jadual saksi siapa kan, supaya jangan masalah kemudian. Sebab biasalah tengok audio je saksi kan, mulalah lepas tu muncul kan, dah tak bertahu dah. Imam pun tak ada tahu dah. Jadi sebab apa tak dapat jadi saksi. Jadi saksi je pun. Empat ke lima apa? Ada 200 kan. Kena pula masjid besar. Biasalah kalau masjid besar ni biasa memang ramai yang kahwin. Banyak pasangan kahwin kan gitu. Masjid Senayan tu tengoklah apa ramai yang kahwin kan gitu. Hari-hari dah kahwin kan kat Masjid Senayan. Syak dah tak? Belum lagi. Okey. Hal ini berdasarkan memang Allah Ta'ala wa ashidu zawa adlin minkum. Wa ashidu zawa adlin minkum. Dan adakala dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya. Dalam hubungan ini, apabila suami rujuk, dia masih mempunyai baki talak, iaitu 2 talak. Jika dia telah menyatukan satu talak dan satu talak jika talak 2. Namun jika suami tidak rujuk sehingga tempoh iddah berakhir, maka perkahwinannya itu terputuslah. Jadi bainlah. Terputus. Tatkala itu tiada cara lain untuk kembali pada isterinya melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru
dan pilihan isteri itu sendiri. Itu yang terdapat pakej lain-lain kan. Pakej dah naik lah tu. Dah lekor menung. Bagi tempoh rujuk tak nak rujuk kan gitu. Lekor tu. Bila dah habis hedah, barulah sibuk kelang kabut. Datang ke pejabat agama nak rujuk semula kan gitu. Jadi Allah Ta'ala dah bagi tempoh yang lama kan. 3 bulan boleh katakan 3 bulan lah. 3 kali suci ni boleh katakan 3 bulan lah. Tempoh kalau nak kembali semula. Jadi hal ini berdasarkan Allah Ta'ala. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna iza taradau bainahum bil ma'ruf. Yang bermaksud, dan apabila kamu menceraikan isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka apabila mereka isteri dan perempuan itu bersetuju sama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Jadi maknanya wali-wali atau ayah kepada mak ayah kepada perempuan kan, janganlah halanglah mereka kalau anak mereka sama semula. Apalagi contohnya ada anak kecil pula kan. Kalau ada anak memanglah kalau kita halangkan je tu. Tidak nanti anak tadi tak ada lah, ayah tak ada, yang ada mak je. Dan kemungkinan jadi beban lah kepada perempuan tadi. Sebab suami dia nak rujuk kan, nak bersama semula, tapi mak ayah tak nak setuju pula. Jadi akan ada masalah kemudian pula kan itu. Tapi biasa jarang lah kata mak ayah ni menghalang daripada bekas menantu untuk rujuk semula dengan anak dia, betul tak? Tapi ada yang kira-kira berlaku juga, mak ayah tak setuju lah, berkerat rotan dan sebagainya, berpantang arang berkerat rotan, apa istilahnya tu kan. Apa lagi yang contohnya tiba-tiba ada pula lelaki lain pula yang nak masuk meminang anak dia pula. Lagi pula kan. Gitu gitu. 30,000. Tengok pula anak pula cantik pula, lawa kan tu. Lepas tu berkejaya orang kan. Lawa, berkejaya dan sebagainya. Nasiblah kau kan. Bekas suami ni kau diceraikan dulu, kenapa? Salah kau jugalah. Baik. Jika hak rujuk bekas suami masih ada, pastilah dia tidak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana lelaki yang disukainya. Kemudian 12.4, perceraian dengan talak 3. Bila suami menceraikan isteri dengan talak 3, sama ada talak secara berasingan ataupun sekaligus, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan, maka perkahwinannya terputus dan suami tidak boleh kembali kepada isterinya semasa iddah atau selepasnya, melainkan isteri telah menyempurnakan 5 syarat yang berikut. Kena komplit 5 syarat tuan-tuan. Boleh rujuk semula. Pertama, iddah dengan suaminya yang pertama telah berakhir. Iddah dengan suaminya yang pertama telah berakhir. Kemudian berkahwin dengan lelaki lain secara biasa dengan akad nikah yang sahih. Kemudian disetubuhi oleh suami yang baru dengan sempurna. Tak main luar-luar je. Gasa-gasa tak main. Tak main. Okay, disetubuhi oleh suami yang baru dengan sempurna. Suami baru itu menceraikannya atau meninggal dunia. Nampak? Suami baru itu sama ada pertama diceraikan dan sah perceraian itu, memang didaftarkan perceraian tadi kan, atau meninggal dunia. Gitu. Kemudian iddah dengan suami baru itu telah pun berakhirlah. Dan suami yang baru itu pun tak ada nak rujuk-rujuk kan dan sebagainya. Tapi kalau suami yang kedua tu tiba-tiba rujuk semula. Tak boleh buat apa kan. Tiba dalam masa iddah lagi dia dah rujuk dah. Melopong lah suami yang pertama pergi. Melopong, menung gitu. Ingat bila dah cerai kan dapat ancan dah. Harga Cina Buto hilang.
Tinggalkan bila dengar diceraikan ada harapan lah kan. Tiba-tiba dia rujuk balik lah. Mati kering lah orang tu. Okay. Kalau yang suami itu meninggal, maknanya iddah perempuan tadi maknanya 4 bulan 10 hari kan. 4 bulan 10 hari. Dia bukan 3 kali suci. Kalau perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka isteri tadi, perempuan tadi kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Lepas 4 bulan 10 hari, secara automatik lah dia bolehlah kembali semula dengan suami yang pertama. Suami yang pertama semula. Okay. Kemudian setelah melalui 3 peringkat ini, jika bekas suami bersetuju suaminya ceraikannya dengan talak 3, bolehlah mengawininya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Sama juga lah. Akad nikah dan mas kahwin yang baru. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa'in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Okay? Yang bermaksud sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya suami pertama sesudah itu, sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain, mana suami kedua. Sesudah itu kalau ia diceraikan oleh suami baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dan bekas isteri, tidak boleh berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'atil mar'ah Rifa'a al-Qurazi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu inda Rifa'a fatallaqani fa'abatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair. Innama ma'ahu mislu hudbatil sawbi. Faqala atridu an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tuziki usailatahu Faizuqa sailataki. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Rifa'ah al-Qurazi menemui Nabi, lalu berkata, dahulu aku isteri Rifa'ah dan dia telah menceraikan aku dengan talak 3. Oleh itu aku berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi dia mati pucuk. Masalah dia Abdurrahman bin Zubair kan, dia mati pucuk pula. Baginda pun bersabda, adakah engkau nak kembali kepada Rifa'ah? Kan, tidak. Kata Nabi, tak boleh, sehingga kau merasai kemanisannya dan dia menikmati kemanisan. Di hikmah ke-5 syarat tersebut adalah untuk menjauhkan talak 3 dan menjedarkan suami supaya tidak terburu-buru menjatuhkan talak 3 tersebut. Okay? Kesimpulan, talak dari segi boleh dan tidak boleh terbagi kepada 3. Wallahu a'lam bissawab. Lepas itulah pengajian kita malam ini. Ada soalan ke? Saya tutup. Tak ada. Pengusi tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ala taqabbala rizqan halalan barakatan katsira wa siyadatan ya alim lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahmna arifin Allahumma faqina fi din Allahumma faqina Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan nas Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa batin Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Qabalallahu minkum. Qabal ya.